Okey, Assalamualaikum guys. Apa khabar dan salam sejahtera. Saya baru balik meeting sebenarnya dengan beberapa senior dalam investment lah. Cuma company tu company Amerika, company yang syariah compliant dan juga melibatkan regulation dalam bank negara apa semualah. Kawan-kawan lah, kawan-kawan. Okay, baik. So, jadi sekarang ni satu benda yang saya nak highlight pada you untuk hari ni lah, mengenai realitinya dari segi trading, realitinya dari segi investing, realitinya dari segi instrumen sama ada forex, stocks, option, hedge fund dan sebagainya. Dan juga ialah realitinya dari segi iaitu adakah benda ni betul-betul make money ataupun betul-betul boleh bagi kita reward lah untuk jangka masa panjang. Okay? Sebab saya tengok ramai juga sebenarnya yang pada satu sudut lah kan, dia mula give up. Dia mula juga ialah dah apa tu, malas. Pasalnya dia rasa dia buat apa dia buat tu makin dah tak jadi dan sebagainya. So itu antara yang tajuk utama lah saya nak share pada you untuk hari ni. Okay? Jadi kalau kita lihat dari segi kita punya trading ni, pengalaman saya 15 tahun, saya boleh surekan you satu benda, iaitu memang you boleh make money dalam bidang ni. Itu saya boleh bagi satu assurance lah. Kalau you kata, "Ko, saya nak kepastian," saya bagi kepastian ini confirm boleh. Okey, so apa yang risiko yang membuatkan kita jadi boleh tak boleh ialah satu je sebenarnya, ialah kita punya ilmu. Kita punya ilmu, kita punya level, kita punya awareness tu. Okay, level maksudnya kita punya level, kita punya kesedaran kita, iaitu nak tambah baik dan sebagainya, dan juga iaitu experience kita serta mentor, community dan juga support yang kita ada lah. Itu akan accelerate ataupun memang melambatkan kita untuk jangka masa panjang. Okay, so jadi dalam satu konteks kan guys, iaitu apa yang paling penting juga untuk kita faham, saya rasa berpandangan lah, tak kira stok ke, forex ke, crypto ke, nombor satu lah saya rasa you tak perlu give up sebenarnya. You tak perlu give up. Dan kerana apa? Kerana kadang-kadang satu benda tu kita memang perlu ambil masa dia punya learning deep. Okay? Memang ada, nak aplikasi tu bukan senang lah. Satu ialah you nak understand macam-macam. Kadang-kadang nak understand diri pun ambil masa kan. Nak understand market tu sendiri, nak understand calculation risk you dalam apa yang you hadapi tu. So benda ni main peranan lah sebenarnya untuk jangka masa pendek, jangka masa panjang. So jadi apa saya nak highlight ialah you kena understand the whole structure, macam mana benda ni boleh bantu you untuk make money. Okay, so jadi saya sangat sarankan you jangan sesekali give up. Pasal satu ialah apa saja pun dia perlukan kemahiran dan juga pengalaman. Okay, apa saja dia perlukan kemahiran dan juga pengalaman. Okey, saya bagi contoh ialah kemahiran dan juga pengalaman. Saya bagi contoh satu kemahiran dan juga pengalaman. Okey, kalau saya nak bagi contoh kemahiran dan pengalaman, macam mana saya nak bagi contoh? Contohnya ialah you dalam bisnes, tak kira apa juga bisnes, dia ada satu teori mengatakan 10,000 hour punya teori. Bermaksud ialah you perlu ada 10,000 jam untuk you spend masa, baru you sampai satu tahap dipanggil master lah, ataupun dipanggil mastery, ataupun you expert dalam benda tu. Tu antara key yang saya rasa you kena faham, dan juga jelas yang benda ni tetap main peranan dalam apa saja pun yang kita buat, khususnya dari segi trading dan juga dari segi apakah tindakan masa ke masa kita. Okey, itu satu ialah you perlu masa. Okey, 10,000 hour punya story. Dalam kes story tu experience lah you perlu bina. Okay. Lepas tu pada sama juga antara perkara yang sangat kritikal dan juga penting, iaitu saya nak you faham dari segi kita ni, apa benda pun kita tetap kena learn daripada step tu. Maksudnya dia tak boleh nak shortcut sebenarnya. Okay, nak shortcut. Jadi kalau you alami jatuh, bangun, tak jadi-jadi, itu merupakan skrip. Okey, itu merupakan skrip kejayaan. Okey, memang ada benda tu berlaku lah. Dalam skrip kejayaan tu memang berlaku. Dan juga you sendiri kena ambil aware yang you sedang lalui skrip kejayaan tu. Maksudnya kejayaan ni juga rentetan kegagalan. Maksudnya you gagal, you belajar, gagal belajar, gagal belajar, macam tu lah.
Okey, dan pada masa sama juga, semasa you alami skrip ataupun rentetan kegagalan tu, dia juga kena ada ialah trust proses. Jadi ramai orang yang macam buat tu sekejap, buat, lepas tu dia rasa tak jadi, lepas tu dia pun tukar benda lain. Maksudnya sayang lah, pasal dia tak nampak sebenarnya benda ni adalah realistik, dan juga dia bagi pada iaitu angle yang berlainan di mana you boleh jadi grow untuk jangka masa panjang. So antara bendanya lah dia tak trust proses. Okey, dalam tempat tu juga sebenarnya, bila you dalam keadaan tu, you kena understand yang you kena work more sebenarnya. You tak boleh duduk satu tempat dan you mengharapkan result tu berbeza. Maksudnya you cuba buat benda yang sama, you fikir benda sama dan you cuba dapatkan result berbeza. Saya rasa benda tu juga akan merugikan you jangka masa panjang. Okay, so maksudnya kalau you kata, oh coach, saya dah nak give up, sangat rugi kalau you nak give up pasal benda ni totally tidak akan bantu you. Pasal benda ni adalah satu, saya dah kata assurance benda ni pasti. Lepas tu nombor dua adalah you kena trust proses. Tetapi awareness yang betul tu diperlukan. Jadi awareness yang betul tu diperlukan mentor yang dah lalui lah. Ada juga kadang-kadang mentor ataupun mentors. Maksud saya lah, ada juga yang kadang-kadang dia bersungguh real apa dan sebagainya, tetapi dia pun sendiri tak boleh nak konsisten jaga masa panjang. Contohnya terlalu fokus kepada risk yang melampau kan, terlalu fokus kepada ialah tak realistik kan. Lepas tu end up the day dari segi realitinya setahun tak dapat hasil pun. Tu yang you kena aware ataupun you kena ingat jugalah dari segi macam mana flow ataupun tindakan yang kita boleh buat dari segi trading kita. Okey. Lepas tu pada masa sama juga, kalau kita, pada saya sebenarnya message video ni sebenarnya lah, you jangan give up kan. Trust the process. Lepas tu dapatkan awareness yang betul. Lepas tu yang paling penting juga sentiasa learning guys. Learning tu dia critical juga. Learning ni dia kena ambil dari segi konteks learning kan. Kalau you nak tahu pasal learning ni juga kena pandai ambil dekat mana kita nak learning kan. Contohnya ada orang dia kan tak tahu apa dia tak tahu, unconscious incompetent. Lepas tu dia juga nak tahu apa dia nak tahu, dia nak tanya jawapan daripada dia dengar. So ada juga duk cari full maju semua hidup lah. Macam mana teknik padu, tu problem juga learning kan. Sebab tu saya kata learning ni sebenarnya lah, dia kena ada trader yang you rasa paling realistik lah. Dan realistik ni susah juga pasal dia ikut agreement apa you faham kan. Jadi kalau you kata bab on realistik, you kena realistik dari segi konteks yang saya share lah. Okay, maksudnya ialah saya ni dia kena sebagai realistic guy. Realistic guy tu maksudnya ialah saya ukur lah, measure benda tu betul tak betul boleh make money. Kalau setakat yo-yo ataupun poyo-poyonya tak payahlah. Jadi benda tu mungkin merugikan kita untuk jangka masa panjang. Kita dah put effort So return equity saya sangat jaga. Takutnya setahun, 2 tahun, 3 tahun sama je hasil dia. Sebab tu saya fokus kepada benda yang kalau kita buat tu, benda tu memang bagi impact dan juga workable pada kita. Alright. So hopefully you dapat sikit sebanyak untuk sharing saya short ni. Dan video saya nak increase sikit daripada 5-6 minit kepada 8 minit yang sekurang-kurangnya. Masa dah bawah 10 minit lah. Supaya you dapat sedikit insight dan juga experience daripada saya. Jadi you boleh leverage untuk you make better decision. Alright, jumpa lagi dan all the best.